Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan saya Cikgu Atika binti Adenan. Pada hari ini kita akan mempelajari unit 15 Oh Malaysiaku, Aku Warga Negara Malaysia. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat memurnikan teks dari aspek tanda baca. Murid bolehlah membuka buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 2 halaman 15. Ini adalah tanda baca yang disediakan oleh Cikgu Hanisa binti Ramli. Terima kasih Cikgu Hanisa. Mari kita kenali apa itu tanda baca. Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu semasa bacaan. Ia diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya. Baik, kita tengok yang pertama, huruf besar. Huruf besar adalah huruf ditulis pada awal perkataan di dalam ayat. Ditulis pada huruf pertama bagi kata nama khas. Contoh, kata nama khas Atika. A haruslah ditulis dengan huruf besar. Ataupun ditulis pada awal perkataan. Contohnya di sini. Tanda baca. T ni huruf besar kerana berada di awal ayat. Baik, yang kedua adalah noktah ataupun titik noktah. Titik noktah ni ditulis pada akhir ayat, digunakan untuk singkatan nama. Contohnya, ditulis pada akhir ayat adalah yang ni. Ini ditulis pada akhir ayat. Selepas bacaan titik noktah menunjukkan berakhirnya bagi ayat tersebut. Dan yang kedua adalah digunakan untuk singkatan nama. Contohnya adalah TUDM, iaitu Tentera Udara Diraja Malaysia. Dan yang ketiga adalah koma. Koma ni digunakan untuk mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat. Contoh, Atika, Alia dan Maisara ke kedai runcit. Jadi Atika, Alia dan Maisara. Antara Atika dengan Alia tu ada koma kerana terdapat 3 kata nama khas yang berturut-turut dalam satu ayat. Ataupun ayah memesan abang untuk membeli telur, ikan, susu dan makanan kucing. Berturut-turut tersebut, pesanan yang berturut-turut tersebut dipisahkan dengan, diasingkan dengan menggunakan tanda koma. Selain itu, ia juga adalah untuk menyambung ayat. Tempat berhenti sebentar dan terletak di belakang kata seru. Dan yang keempat adalah tanda soal. Kalau ada tanda soal, mestilah berkaitan dengan soalan ataupun tanda tanya. Digunakan dalam ayat tanya, ditulis pada akhir ayat tanya. Contohnya, siapakah nama kamu? Tanda soal. Menunjukkan pertanyaan ataupun persoalan. Jadi di akhir, siapakah nama kamu? Di belakang kamu tu perlulah ada tanda soal ini. Baik, yang seterusnya adalah tanda seru. Tanda seru ni digunakan dalam ayat seru. Ditulis pada akhir ayat seru. Contohnya adalah, wah, cantiknya kamu. Di belakang kamu tu perlu ada tanda seru. Selepas wah, contohnya, wah, cantiknya kamu. Tanda seru. Baik, dan yang ini adalah pengikat kata. Digunakan untuk mengapit petikan langsung dan ayat cakap ajuk. Digunakan pada judul karya. Okey, adik-adik akan dapat lihat secara langsung bila kita masuk yang seterusnya. Okey, ini adalah antara tanda-tanda baca yang lain. Kali ini cikgu tak akan terangkan, memandangkan fokus kita adalah 6 tanda baca awalan tadi. Baik, sekarang kita lihat dalam situasi di sekolah. Tajuk Aku Warga Negara Malaysia. Mari kita baca bersama-sama.
Baik, adik-adik ingat tak lagi ini tanda apa? Ini adalah tanda pengikat. Baik, kita mula bacaan. Siapakah yang terpilih mewakili sekolah kita dalam pertandingan badminton peringkat daerah? Cuba adik-adik lihat di sini. Ini adalah tanda soal menunjukkan persoalan ataupun pertanyaan. Dan di sini adik-adik dapat lihat terdapat kata tanya siapakah. Jadi siapakah yang terpilih mewakili sekolah kita di dalam pertandingan badminton peringkat daerah? Tanya Cikgu Ramlan kepada anak muridnya. Lihat di sini ada tanda noktah ataupun titik noktah menunjukkan berakhirnya ayat tersebut. Baik, kita tengok yang seterusnya. Tanda pengikat kami, koma. Kalau ada koma maksudnya bacaan adalah kami, cikgu, dia ada berhenti seketika. Kami, cikgu, tanda seru. Jawab Hasan dan kawan-kawannya. Biasanya kalau ada tanda seru macam ni, cara dia cakap adalah kami, cikgu. Macam tu kan? Okey, yang kita tengok nombor 1. Nombor 1 adalah syabas Hasan. Bila permulaan, nampak ni ada tinggal kotak kan? Bila permulaan biasanya apa nak? Ada tanda pengikat berada di hadapan. Syabas Hasan, syabas tanda koma Hasan. Lepas Hasan, Idris dan Qobul. Maksudnya terdapat 3 kata khas. Jadi bila ada 3 kata nama khas, apa yang perlu dipisahkan dengan tanda koma. Inilah kegunaan tanda koma apabila dia berlaku berturut-turut. Kerana kamu bertiga terpilih untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah, kata Cikgu Ramlan. Apakah tanda yang perlu dia berada di sini? Tanda noktah dan apabila ada untuk pengikat ni, mesti ada kembar dia kan? Di sinilah kembarnya. Baik, kita tengok yang kedua. Pengikat. Kamu semua perlu mengisi maklumat dalam borang kebenaran penjaga. Tanda? Tanda noktah kerana dia hanyalah ayat penyata. Kata Cikgu Ramlan lagi. Jadi di sini adalah apa ni? Nampak ni? Kata Cikgu Ramlan, tanda noktah. Jadi kalau kat sini, kata Cikgu Ramlan lagi, tanda tanda noktah juga. Baik, kita pergi yang ke seterusnya. Situasi di rumah. Ayah, di manakah boleh saya mendapatkan maklumat tentang diri saya? Tanya Hasan. Apabila tanya, soalan tu ini dia mengemukakan soalan di manakah dan di sini pun dia menyatakan tanya Hasan. Maka tanda yang perlu ada di sini adalah tanda soal. Baik, nah. Kalau ingat adik-adik, kalau nah mesti adalah tanda perlu ada tanda seru. Nah, wah, hah. Baik, adik-adik ingat tak lagi? Di balik kata seru mesti ada tanda koma. Inilah kata seru. Dan selepas kata seru mesti ada tanda koma. Dan di hujungnya nanti ada tanda seru. Baik, sijil ini sebagai bukti bahawa kamu rakyat Malaysia. Jadi huruf M mestilah M besar kerana ini adalah kata nama khas. Kita lihat nombor 3. Bolehkah saya isi borang ini? Tanya Hasan. Bolehkah saya isi borang ini? Tanya Hasan. Kalau persoalan pertanyaan kena tanda tanda tanya. Amboi. Ini pun adalah kata seru. Kata seru di sebelahnya ada tanda koma. Bijaknya anak ayah. Jadi apa yang ada? Betul. Tanda seru juga. Kata ayahnya sambil melihat borang yang dilengkapkan oleh Hasan.
Tahniah adik-adik kerana berjaya lengkapkan untuk bahagian yang pertama iaitu buku teks. Sekarang adik-adik perlu menjawab soalan yang diberikan oleh guru di dalam word wall. Kemudian kita akan ke buku latihan jilid 2 halaman 19. Jumpa seterusnya. Assalamualaikum.